Hai, selamat pagi. Saya Azlan dari KGS. Saya nak terangkan sedikit tentang bateri. Ini adalah sesi sharing session yang mana saya akan terangkan beberapa information yang penting untuk mana-mana designer sistem solar untuk faham komponen bateri. So, sebagaimana kita tahu, dalam sistem solar kita ada beberapa komponen. Beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen yang pertama kita ada panel. Yang kedua kita ada bateri. Yang keempat, ketiga kita ada charge controller. Dan optional tapi penting adalah inverter. Inverter. Jadi empat komponen sistem komponen ni adalah sangat penting untuk menghasilkan satu sistem yang komplit, yang sempurna, yang lengkap. So, panel akan hasilkan DC power, DC energy, dan dia akan chargekan bateri. Ini bateri. Ini adalah panel. Dan untuk memastikan tenaga yang dihantar ke bateri dalam keadaan selamat, kita ada charge controller. Charge controller akan berfungsi untuk pastikan voltage dan current yang dihantar untuk pengecasan bateri adalah pada keadaan yang selamat. Inverter ada tujuannya adalah untuk ubah tenaga ataupun elektrik daripada DC kepada AC. So DC dia punya simbol macam ni lah biasanya kan, kepada AC. Selalu kita akan nampak macam ni dia punya simbol, DC kepada AC. So ini adalah komponen yang penting lah. 4 komponen penting. Panel ni kita kasih kemas sikit. Panel. Jadi setiap komponen ni haruslah didesain, direka bentuk mengikut kaedah-kaedah atau input-input yang penting bagi pastikan sistem ni dapat berfungsi mengikut perkakasan yang kita pasang. Jadi jangan terlampau kecil. Bila terlampau kecil, dia tidak boleh supply energi dengan baik. Kalau terlampau besar, ada berlaku pembaziran lah. So kita akan pastikan sistem ni didesain dalam bentuk yang sangat matching, berpadanan dengan perkakasan yang kita pasang. Jadi saya nak ambil satu sistem komponen yang penting, iaitu dipanggil bateri. Bateri ni adalah satu sistem komponen yang selalu rosak. Dia adalah satu sistem komponen dalam sistem solar yang sangat penting. Bateri ni dalam penggunaan perkakasan solar ada beberapa jenis yang famous dipakai. So bateri ada beberapa jenis. Yang pertama yang paling famous adalah lead acid battery. Jenis-jenis lead acid battery ada 3 kategori. Yang pertama yang AGM. AGM ni yang di antara yang paling famous lah. Kedua adalah gel. Yang ketiga adalah flat type. Flat type ni contohnya macam kita punya bateri kereta. Tapi lain bateri kereta dia punya plumber strip kat dalam dia nipis. Tapi kalau untuk sistem solar dia punya agak tebal sikit berbanding dengan bateri kereta lah. Lead acid battery ni adalah satu teknologi yang matured maksudnya dah lama dah dipakai berpuluh-puluh tahun. Teknologi ini even pernah diintroduce atau dijumpai beratus tahun yang lepas. Dia adalah satu teknologi yang sangat matured yang digunakan pakai dalam banyak industri, terutamanya solar. Untuk bateri, kalau kita nak tahu dia punya sistem voltage ataupun dia punya spesifikasi, kita boleh tengok kebiasaannya. Cita-cita yang biasa kita pakai iaitu 12 volt 50 Ah 12 volt 100 Ah 12 volt 150 Ah 12 volt 200 Ah 12 volt 250 Ah. Ni paling besar lah yang saya pernah nampak. Ada 300 Ah, ada lagi yang besar, tapi lebih besar lah, tak praktikal lah, berat nak mampu sangat ni. Patah tulang belakang kita. So biasanya kita try to maintain kita punya bateri dalam range yang macam ni lah. Yang ni sweet spot lah. 150 Ah ni adalah sweet spot, kamu boleh angkat satu orang lagi. 200 Ah ni kamu kena angkat 2 orang lah. Dia sangat berat. Plumber sangat berat. Jadi ada 2 information yang kita ada kat sini. Satu adalah 12 volt, satu adalah 50 Ah.
AH adalah ampere hour. 12 volt adalah voltage. Biasanya 12 volt ni ditentukan oleh plate dalam plumber lah, cara dia susun dia. Kadang-kadang kalau kamu perasan, kalau dekat sekolah dia ada macam 2 volt 200 AH. Maksudnya plate susunan dia adalah 2 volt, plate dalam bateri tu. Tapi 200 AH, maknanya besar dia punya kapasiti tu. Kadang-kadang ada 2 volt 1000 AH. Maksudnya untuk dapatkan 12 volt, dia kena gandingkan ini secara seri sebanyak 6 pieces. Baru dia dapat 12 volt. Ni jadi ciri-ciri selari lah. Okey, kita beralih kepada information yang perlu kita tahu untuk design sistem pemilihan bateri. Okay, katakan kita ambil satu bateri yang biasa dipakai ialah 12 volt 100 AH. So, soalan dia di sini adalah berapa banyak tenaga yang boleh disimpan atau digunakan oleh bateri 12 volt 100 AH. Ini dia punya. So, kalau kamu tengok ni, nanti saya letakkan gambar sebelah sini. Kalau 12 volt 100 AH, maksudnya kita ada 12 volt kali dengan 100 AH, kita akan dapat 1200 watt hour. Okey, ni adalah tenaga yang boleh disimpan oleh bateri 12 volt 100 AH. Tetapi katakanlah bateri ni, ini kapasiti dia. Kapasiti dia adalah ini 100%, inilah 0%. Maknanya ni 0 watt hour, ini 1200 watt hour. Untuk penggunaan sistem bateri yang lead acid, tak kisahlah AGM ataupun gel ataupun flat type, kita tidak boleh guna keseluruhan kapasiti yang ini 0 hingga 100. Maknanya kita kena charge dia sampai 100%, tapi penggunaan dia tidak boleh sampai kosong kerana dia boleh merosakkan bateri secara permanen. Okey. Untuk penggunaan yang sihat, kita kena gunakan 50% sahaja daripada kapasiti bateri itu. Dipanggil DOD, depth of discharge. Okey, depth of discharge biasanya kita akan guna dari 100% kita charge dia penuh, tapi kita gunakan dia sehingga 50% saja. Ada yang nak jaga bateri dengan lebih baik, dia guna 30%. Maknanya dia cyclekan atas bawah yang sini saja. Ada orang kalau dia nak guna banyak, dia gunakan 50%. Jangan guna bawah daripada 50%. Kalau kita guna bawah 50%, bateri kita akan rosak secara permanen. Boleh guna time emergency. Katakan macam kita emergency lah ni, ada orang jatuh, patah kaki, kita nak telefon bomba ke nak, kita pakailah yang ni. Tapi lepas kita dah pakai yang bateri yang sebelah sini, dia akan rosakkan bateri tu secara permanen. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu kapasiti ni? Okey, nanti saya akan tunjukkan satu skala untuk AGM dan gel. Okey. Jadi biasanya kita gunakan bateri ni, kita akan biasa adakan charge. Okey, ni kita ada 100% kan tadi. Ni 0%. Yang ini adalah 1200 watt hour. Yang ini adalah 0 watt hour. Jadi maksudnya kalau 50% untuk bateri 12 volt 100 AH, kita hanya boleh guna sebanyak 600 watt hour. Ini je lah yang kita cycle. Maknanya kita charge solar panel, masukkan tenaga, dia akan charge penuh. Macam ni. Tapi bila malam kita akan gunakan sebanyak 600 watt hour. Macam ni kita nak tahu 600 watt hour. So, ada skala voltage yang harus kita refer. Untuk kita full chargekan bateri kita, dia akan dah sampai, tak silap saya, 13.4 atau 13.6. Ini kita kena tengok dekat bateri kita punya specification sheet lah. Biasanya yang data ni pun kita akan masukkan dekat dalam kita punya charge controller juga, sebab dia akan charge mengikut voltage ini. Dan kita boleh gunakan dia sehingga 12.0 volt. Bila 12.0 volt, kita stop. Jangan pakai lagi. Kalau kita pakai lagi, dia akan turun sehingga 11.0 volt, tak silap saya. Nanti kita double check balik. Tapi 11.0 volt, kamu boleh guna lagi 600 watt hour ni. Tapi bateri kamu akan rosak. Jadi,
Indikator kita adalah bila dia full charge. Tengok dekat charge controller tuan-tuan, dia mesti 13.4 atau 36. Something in this, between this figure lah. Dan bila kita gunakan, pastikan dia 12 volt. Lepas 12 volt jangan pakai. Kalau kita pakai juga, dia akan rosak. Okey. Jadi apakah perkakasan yang boleh kita gunakan untuk 600 watt hour ni? Apa perkakasan kita boleh gunakan? Kita buat satu senario, okey. Katakanlah kita buat satu senario seperti itu. Kita ada lampu bulb. Lampu bulb yang berkapasiti biasanya kita ada, ni ada 5 watt, 7 watt, 12 watt, 15 watt lah. Kalau biasanya saya recommend kalau gunakan sistem solar, kita gunakan yang kapasiti yang kecil macam beginilah, supaya macam instead of kita guna satu biji 15 watt, kita boleh guna 3 biji 5 watt. Ini adalah tenaga mentol lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat mentol tuan-tuan berdampak inilah dia punya wattage untuk mentol itu sendiri. Okey. Apa lagi tuan-tuan pakai? Katakan guna kipas yang apa ni? Kipas berdiri yang 12 inci tu. 12 inci tu dia ada ni lampu. Ini kipas. Kipas kita pakai dalam 40 watt lah biasanya. 40 watt, 42 watt begitulah yang kipas ni. Kalau kipas ceiling lain lagi. Kipas dinding lain lagi. Kipas berdiri lain lagi. So tuan-tuan nak tahu mana nak dapatkan ni, tengok dekat spec sheet dekat biasa mentol tu kan. Kat sini ada dia punya label lah. Kalau apa ni? Kalau kipas ada label kat sini lah. Okey. Katakan macam mana penggunaan dia. Kalau kita ada power kat sini, kita ada jam. Jam ni adalah bilangan jam yang kita pakai. Ni adalah total kuasa. Total energy. Okay, kita pakai. Katakan kita pakai number. Katakan kita ada pakai lampu 5 watt. 5 watt. Berapa bilangan lampu? Kita pakai 6 biji lampu. Berapa jam kita pakai? Katakan kita start on matahari turun. Kita start gunakan bateri dari pukul jam 6 sampai jam 10. 6, 7, 8, 9, 10. So ada 1, 2, 3, 4 jam. Okay, 6 kali 5, 30. 30 kali 4 ada 120 watt hour penggunaan. Kipas. Katakan kita ada 2 kipas. 40 watt. Kita gunakan sebanyak. Katakan kita pakai sepanjang malam. 8 jam. Jadi 4 kali 2, 8. 8 kali 8, 640. 640. Okay. Kita dapat 640 watt hour. 640 watt hour. Ini adalah penggunaan kita. Okay. Katakan kita 6 biji lampu 5 watt. Kita guna 4 jam. 2 biji kipas 40 watt sebanyak 8 jam. 640 campur dengan 120 kita akan dapat 760 watt hour. Okay. Jadi tadi kita ada buat pengiraan kan. Satu bateri 12 volt 100 Ah kita guna 50% DOD, depth of discharge. Kapasiti yang kita ada adalah 600 watt hour. Betul? Okey, katakan kita nak gunakan perkakasan ni, maksudnya kita perlukan 760 watt hour. Maknanya kita perlukan 2 bateri ini, maknanya 1200 watt hour. Untuk pastikan yang ini dapat menampung. Maksudnya kalau kita akan gunakan ni, dia masih dalam lingkungan yang boleh diguna pakai. Begitulah dia punya penyeraan dia lebih kurang lah. Ini kita exclude losses daripada inverter dan sebagainya lah. Tapi kalau kita masukkan losses daripada inverter dan sebagainya, kalau kita check mungkin ada penggunaannya ada lebih sikit. Macam ada tambah lagi 20% sebenarnya. Inverter loss, cable loss dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita besarkan bateri lebih sikit daripada ni lah. Kalau kita tambah 20% ni, kalau tak silap saya dalam 76 kali 2, 78, 160, 160, 7, 89 dan 900 watt hour lah lebih kurang kan. Jadi losses masih boleh ditampung oleh bateri. Jadi beginilah cara kami designkan untuk bateri yang AGM. Jadi tuan-tuan pastikan kalau beli bateri, make sure bateri itu boleh menampung penggunaan tuan. Bateri ni dia agak mahal dan dia senang rosak. Jadi kita kena hati-hatilah pakai dia. Okey. Beberapa lagi tambahan information yang kita perlu tahu, karakteristik satu bateri. Bateri tak kisahlah AGM atau gel atau flat.
Apa dia, kita tahu karakteristik dia, dia punya C rating. C rating dia adalah 0.3 C. C rating maksudnya berapa banyak current yang kita boleh tarik dalam satu masa. Katakan ini 12 volt 100 Ah, 0.3 kali dengan 100 maknanya 30 ampere kita boleh tarik. Kalau kita tarik lebih, dia akan rosak. Maknanya dalam satu masa, kalau kita ada 12 volt kali dengan 30A, kita ada dalam 360 watt. Maknanya dalam satu masa saya boleh tarik current atau kuasa di sini adalah 360 watt. Kalaulah saya pasang inverter yang 2000 watt, saya pasang saya punya rice cooker kan sampai 600 watt, 700 watt, ada sampai 1000 watt. Boleh tarik, tak ada masalah, tapi dia akan merosakkan bateri. AGM gel flood ni karakteristik dia boleh hasilkan current dalam kadar yang berterusan dalam tempoh masa yang panjang. Dia tidak boleh surge, dia tidak boleh tampung surge. Kalau tuan-tuan tarik surge, dia akan rosakkan panel pelambung dalam ni. Jadi bagus-bagus tuan punya bateri ni boleh tahan 5 tahun, jadi tahan 6 bulan atau tahan 2 minggu. Jadi itulah salah satu daripadanya lah. Kita kena faham dia punya limitation dia lah, dia punya kekurangan dia. Okey, next pula saya nak terangkan pasal cycle life. Cycle life ni adalah berapa banyak kali kita boleh panel charge, discharge. Kita boleh charge dengan discharge. Charge ni bahasa Melayu. Charge, discharge. Ni panel. Ini load kita. Ini load. Okay. Mana bateri ni kita charge, discharge. Charge, discharge. So untuk jawapan yang tepat kita kena tengok menu lah, tapi rules of thumb adalah 300 hingga 500 cycle. Apa maksud 500 cycle? Maksud kita charge discharge selama 300 hingga atau 500, dia akan degrade bateri ni lah, lead acid ni. Degrade maksudnya dia memang akan turun lah dia punya jangka hayat. Memang macam tu dia punya plumber punya karakteristik. Maksudnya kalau tuan-tuan buat rumah kebun, katakan tuan hanya cyclekan dia untuk hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad kita pergi ke kebun, kita pasang sistem yang guna AGM, jadi kita charge discharge, dia akan tahan mungkin sampai 5 tahun, mungkin sampai 7 tahun. 5 hingga 7 tahun. Kalau weekend kita pakai sikit-sikit. Tapi kalau tuan pakai hari-hari tuan charge, tuan discharge, tuan charge hari-hari. Mana satu hari kita ada 365 hari, baginya 300, maknanya dalam 1 tahun sajalah dia punya jangka hayat. Tapi mustahil lah kita buat hari-hari. Kadang-kadang kita ada termis 1 hari, 2 hari begitu. Biasanya dia akan buat projection lah. Kalau 3 tahun ke 5 tahun lah. 5 tahun. Ini adalah masa yang agak konservatif lah kalau kita nak buat penilaian projection dia. Okey, bateri dia. Jadi apakah cara alternatif lain untuk kita dapatkan sistem bateri yang lebih elok, lebih baik? Okey, sekarang ni sistem komponen solar untuk bateri ni dia dah agak advance. Jadi kita dah guna teknologi yang lebih bagus. Sekarang ni kita ada beberapa bateri yang biasa kita kenal lah. Kita ada lithium ion phosphate, LiFePO4, ada lithium ion, ada lithium titanate, lithium ion titanate, nickel magnesium dan sebagainya. So ni adalah bateri-bateri yang agak baru dalam solar. Dia agak lama lah, tapi di dalam solar dia agak teknologi yang baru lah. Untuk sistem bateri yang ni, lithium ion ni dia agak volatile sikit, dia senang terbakar, senang meletup dan sebagainya. So ni kita tak recommend untuk pakai. Yang lithium ion phosphate ni agak stable, dia punya chemistry. So ini adalah lebih bagus lah. Tadi saya ada, jadi yang lithium ion titanate ni cycle life dia sangat tinggi, tapi ni very specific application. Nickel magnesium ni dia teknologi murah, tapi life cycle dia agak rendah. Lithium ion ni dalam kita punya telefon. Ingat tak lagi yang Samsung Note berapa tu yang meletup-letup tu kan? Dia sebab dia punya sistem balancing dia tak berapa elok. Dia meletup lah.
dia pressurize dalam tu, dia meletup. So itu adalah teknologi lithium ion lah. Lithium titanate ni biasanya dia punya cycle ni kita jangan pakai lah, kita jangan pakai, tapi ada specific use yang akan yang cycle life dia sangat tinggi. Lithium iron phosphate ni dia adalah sweet spot, dia punya efisiensinya sangat elok, dia punya cycle life dia adalah 3000 hingga 5000 cycle. Berbanding dengan AGM 300 hingga 500, maknanya 3 hingga 5 tahun lah kalau kita buat production. Yang ini dia punya cycle life adalah 3000 hingga 5000, maksudnya dia boleh bertahan selama 10 tahun. Lepas 10 tahun dia akan berlaku degradation dan dia punya kapasiti masih lagi mencapai 80% daripada kapasiti. Katakan dia punya tu adalah 12 volt 100 Ah. Jadi lepas 10 tahun dia akan jadi 12 volt 80 Ah lah. Masih boleh pakai. Banyak jual lithium iron phosphate ni yang second hand. Maknanya yang telecommunication tower yang diorang pasang 10 tahun lepas, bila diorang dah decommission kan, bateri-bateri tu diorang ambil diorang jual as a second hand product, masih ramai orang beli. Sebab dia masih lagi tahan, dia masih boleh pakai lagi 10 tahun lagi. Okay. So daripada life cycle, pertama dia boleh banyak macam ni lah. Yang kedua, dia punya bateri tu adalah C rating dia sangat tinggi. C rating dia, tak silap saya, kalau discharge boleh 1.0 C, kalau charge 0.5 C. Maksudnya kalau kita ambil current dari sini 12 volt 100 Ah, kalau 1 C maknanya 12 kali 100 ampere, kita boleh tarik 1200 watt tanpa berlaku apa-apa kerosakan pada bateri. Jadi dia punya rating. Even kalau surge dia boleh sampai ke 3.0 ampere. Maknanya kalau ada apa-apa tarik terlalu kuat, dia boleh sampai 3 kilowatt tu. Dia boleh tarik. Tanpa rosakan bateri ya. Tapi ni tak lama lah, ni berapa second lah, mungkin 10 second lah begitu. Kalau AGM kita buat macam ni, habis rosak kita punya bateri. Tak ada boleh ni. So benda-benda yang surge ni adalah contoh seperti macam peti ais. Peti ais kita banyak sangat information yang boleh. Peti ais kita yang 100 watt tu kan, time dia running memang dia 100 watt on, tapi bila dia compressor dalam dia off dan dia on balik, dia ada surge tau. Bila dia surge dia boleh 10 hingga 15 kali ganda. Ini yang merosakkan bateri ni. Jadi untuk pakai lead acid battery untuk peti ais adalah sangat tak recommended sebab dia akan merosakkan bateri. Okey. Tadi C rating saya dah sentuh, cycle life saya dah sentuh. Dia punya macam inilah dia punya tu. Okey, lithium iron phosphate. Lagi satu. Ada satu lagi. Banyak ni dia punya kelebihan dia. Bateri lithium iron phosphate kebiasaannya dalam dia ada sel-sel lah, 1 2 3 4 sel je tu. Contohnya macam inilah dia punya sel dalam dia. Lepas tu dia punya terminal dekat sini kan. Dalam dia ada what we call as BMS, Battery Management System. Battery Management System adalah komputer yang memastikan sel-sel bateri ni dia akan bercycle between 2.5 sampai tak silap saya 3.65 volt. Jadi setiap sel ni dia tidak akan bawah lagi 2.5, tidak akan lebih 3.65. Maknanya bateri ni dalam cycle yang selamat. Kalau lebih je daripada cycle ni, dia akan offkan dia punya over voltage dia. Kalau dia turun, kalau terlampau lebih guna, dia akan offkan kat sini. So dia akan cycle dalam window yang dibenarkan sahaja. Itulah yang menyebabkan bateri ni lebih superior daripada AGM ataupun gel ataupun flight type. Untuk KGS biasanya untuk apa-apa pemasangan kami akan recommend untuk pasang lithium iron phosphate sebab dia ada self protection. Jadi kalau customer terlebih pakai ataupun tak charge untuk jangka masa panjang, bateri tu ada self protect dia punya sistem dia. Jadi kalau tuan-tuan nak pasang AGM juga boleh, tapi itu adalah satu yang kita kena ada faham lah dia punya karakteristik dia. Saya kena cakap macam ni sebab saya perasan ada yang customer yang dah beli bateri dengan kita dan dia salah design, salah sizekan bateri dan bateri tu rosak. Jadi cost bateri ni sangat mahal. Jadi
saya selalu stresskan dengan customer, pastikan pakai macam ni, pakai macam ni. So kita di KJS kami try to untuk share knowledge ni kepada customer untuk pastikan customer dapat guna sistem ni, solar ni dengan sangat baik, sangat fully utilized lah maksudnya. Jadi pelaburan yang tuan-tuan pasang, invest dalam sistem solar tu, dia selesaikan masalah tuan-tuan dan dia juga jangka hayat dia panjang, berbalalah dengan investment kita yang mahal tu. Okay, jadi itulah sharing session kita pasal pada hari ni. Untuk yang akan datang mungkin saya boleh sentuh sikit pasal charge controller ataupun panel ataupun inverter lah. Jadi dia sistem ni memang saya cerita pasal bateri, tapi kena make sure panel kena sizekan bateri dengan elok dan inverter pun kena sizekan dengan bateri dengan elok. Jangan oversizekan dia supaya bateri dia tidak rosak. Okey tuan-tuan, terima kasih.